Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam Ramadan, hari ketiga kita berpuasa hari ini. Hari pertama ni saya live show bulan Ramadan tahun ni. Ada rasa macam nak pick up sikit, lambat sikit lah nak pick up pagi-pagi ni kan. Biasalah sebab kita baru mula-mula hari ketiga kan. Betul lah tu. Sama juga dengan anda semua yang ada dekat rumah. Mesti macam pagi-pagi rasa macam aduh susahnya nak bangun. Tak apa, nanti lepas dalam 5 hari macam tu mesti akan dah steady dah. Sambil-sambil ada dekat rumah tu, apa kata anda sekarang ambil handphone ke apa kan untuk buka FB Borak Kopitiam. Boleh tengok live juga dekat sana. Dan yang penting kalau tengok tu sambil-sambil pagi-pagi ni kan, mungkin tadi dah lepas sahur, sambung subuh, lepas tu tengok TV. Sambil-sambil tu tengok, ambil gambar ke apa, boleh post dekat Instagram, Twitter apa semua, boleh follow Borak Kopitiam. #Borak Kopitiam. Ingat kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi memang tak boleh lah nak buat aktiviti dekat luar kalau tak ada kepentingan untuk berada dekat luar. Duduk dekat rumah, sama-sama kita patuhi Perintah Kawalan Pergerakan ya Fiona ya. Betul. Dan mungkin di kalangan anda yang ada dekat rumah tu memang tak biasa duduk dekat rumah. Jadi sekarang ni kita terpaksa duduk dekat rumah, jadi akan rasa macam stres, kan ada masalah dan sebagainya. Jangan risau kalau anda rasa macam stres ataupun ada masalah, anda boleh hubungi apa yang kita bagi tahu ni sekarang, iaitu Bilik Gerakan MyCare COVID-19. Betul. Yang ditubuhkan oleh Jakim, betul. dan mereka akan memberi anda khidmat kaunseling lah. Betul. Ini rasanya mungkin ramai orang dah tahu, tapi kita cuma nak tekankan balik lah. Sebenarnya modus operandi Bilik Gerakan MyCare COVID-19 ni adalah untuk memeluk emosi golongan yang terjejas akibat PKP, tak kira kaum dan agama, melalui perkongsian rasa, khidmat nasihat dan bimbingan. Dan boleh terus menghubungilah bilik gerakannya. Dia ada nombor telefon, taliannya 0388700519 ataupun 7527 ataupun 7528, ataupun boleh juga melalui email mycarecof19@islam.gov.my. Itu dia. Sebab kita fahamlah macam Fiona kata tak biasa, tapi kena biasakan juga Fiona. Kita dah lebih sebulan dah PKP ni, tapi mungkin itulah bila ada dekat rumah tu dalam tempoh masa yang lama, mungkin ada berlaku orang cakap pelanggaran emosi ke, macam melanggar bahu, ada rasa macam marah sikit ke apa, tak boleh nak kawal emosi. Jadi boleh berhubung terus dengan MyCare COVID-19 ni untuk mendapatkan khidmat nasihat. Kalau terlepas nombor yang Hafni bacakan tadi, tak apa, jangan risau. Boleh pergi ke website Jakim dan semak dekat situ. Nombor telefon semua, email ada dekat situ. Okey, kita dah kongsikan sesuatu yang cukup penting di awal pagi ni. Sekarang ni, the second important thing yang kita nak kongsikan adalah info cuaca kita pada hari ini macam mana. Nak tengok jugalah. Hari ni hari Ahad. Di Kuala Lumpur, ramalannya untuk hari ini cuaca cerah. Shah Alam ribut peti Fiona, ini ramalannya. Okey, nampak gayanya bagi saya lah. Saya rasa kebanyakannya akan ada macam hujan, ribut petir. Sebab kebelakangan ni, ini apa yang saya alami lah. Tak tahu dekat tempat Hafni pun macam tu sama juga? Saya, walaupun saya jauh sikit daripada tempat orang lain. Saya kan di overseas tempat saya. Bukit Jalil. Awal pagi dah berangan. Jangan contohi saudara ini. Tapi memang betul. 2-3 hari ni kalau kita tengok pandang kat luar je, nampak hujan lebat betul. Kalau saya tengok, sebab daripada rumah saya tingkat tinggi sikit, nampak KL memang gelap. Tapi itu yang macam sejuk je sikit kan, bulan-bulan puasa ni kan rasa ngantuk je. Tapi apa pun ni sebenarnya penting apa tahu? Sebab apa kita beritahu cuaca hari ni? Betul. Sebab orang nak keluar beli groceries, nak masak untuk buka puasa, kena tahu juga bolehlah kan. Plan nak naik motor ke, nak naik kereta ke, lepas tu nak basuh anda punya cadar ke, basuh lebih banyak baju ke tidak. Bolehlah anda semak-semak tengok cuaca hari ni sesuai pun ataupun tidak. Betul. Jadi itu dia antara perkongsiannya. Last kali di Kota Kinabalu ribut peti juga ramalannya. Jadi betul lah macam kita kata, rata-rata tempat kebanyakannya untuk beberapa hari yang lepas ni memang hujan. Tapi apapun itu cuma ramalan sahaja. Buat planning yang betul kalau siapa yang perlu keluar untuk membeli barangan dapur ataupun ada kepentingan untuk berada dekat luar. Okay. Tapi macam Hafni cakap tadi kan, Hafni duduk dekat rumah yang tingkat yang tinggi, jadi nampaklah clear sky kan. Betul. Saya rasa saya banyak baca berita dan banyak tengok social media. Ada bukan saja dekat tempat tinggal Hafni, dekat Melaka pun kita tengok dia punya sungai
sungai tu banyak air yang dah dia dah bersih, clear, jernih kan. dah tak ada dah nampak macam teh tarik. Saya macam hobi baru sekarang tau. Sebab kenapa? kita duduk kat rumah, saya hobi duduk kat balkoni sekarang ambil gambar. Sebab nampak, cantiknya awan tu. Cantiknya awan ni. Asyik ambil gambar je. Dah nak penuh album dah gambar awan-awan je sekarang ni. Wah, okey. Apa kata anda semua nanti pergi ke Instagram ni, check, tengok gambar-gambar yang dia ambil tu cukup cantik. Itu kita simpan dulu. Oh, simpan okey, tak Nanti orang apa. cakap dah, kenapa ni asyik post gambar awan je. Nampak sangat tak tahu nak buat apa kat rumah kan. Okey. Okey, tapi sambil-sambil tu Fiona kan tadi ada bagi tahu Yelah. kita sepanjang PKP ni banyak membaca Betul. juga. Lepas tu adalah terbaca satu berita ni di mana sekarang ni kebanyakannya haiwan-haiwan ni sekarang ni diorang pula keluar daripada hutan untuk pergi ke jalan raya terbaring macam apa yang anda nampak ini. Sebenarnya apa yang betul-betul berlaku bukan tipu, bukan edit mereka keluar, yang ini ada dekat Ni South Africa South ni. Afrika Selatan. Singa-singa ni. Singa keluar berjemur dan baring dekat jalan, okey, di mana biasanya memang mereka tak akan keluar macam Betul tu lah. sebab banyak orang. Mungkin sekarang ni mereka rasa macam tak ada ancaman dah. Tak ada ancaman Saya rasa mungkin sebab dekat sana dia macam sejuk sikit. Jadi kat jalan tol tu kan macam panas. Ni kalau kita tengok pula ada kambing ni. Kambing, ada buat rombongan sebab pelancong rasanya mungkin tak ada. Time ni lah dia nak melancong sambil-sambil makan apa ni, rumput-rumput yang ada kat tengah-tengah bandar. Tu kambing gurun tu namanya. Dia lain pattern sikit dengan kambing kita. Sebab tanduk dia macam panjang. Okey. Ini dekat Kalau Thailand. Ini Thailand. Gajah sedang melintas jalan. Kalau biasanya anda takkan nampak benda-benda macam itulah. Maksudnya mereka rasa selamat sekarang ni. Berbanding dengan biasanya, kalau biasanya ada manusia macam tu, mereka takkan keluar macam tu. Betul. Memang kita tak pernah nampak sebelum ni. Tapi bila ada berlakunya macam gini, itulah teringat pula cerita Jumanji. Tapi tak itu cerita je kan. Saya rasa mungkin dia nak keluar, dia nak tengok mana orang semua kan. Tak ada pun kat bandar ni. Kawan saya ni kan, dia banyak sangat tengok cerita sejak PKP ni. Biasalah, banyak pengaruh TV sekarang ni. Okey. Apa kata sekarang ni kita sambung pula dengan delima kita untuk hari ini. Dan delima pertama kita yang kita telah pilih adalah berita yang kita bawa daripada Selayang Baru. Gombak yang kini Masih lagi tentang COVID di bawah PKPD ke-7. Dan kerajaan telah memutuskan 6 parsel di Selayang Baru, Gombak, Selangor diisytiharkan sebagai kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bermula daripada semalam sehinggalah 3 Mei. Dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan itu diambil susulan daripada nasihat Menteri Kesihatan. Dan 6 parsel berkenaan membabitkan Zon A iaitu Jalan Indah 3 dan Jalan Indah 5A Selayang Indah, Zon B Jalan Indah 21 Lembah Indah Selayang Baru, Zon C Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Zon D pula Jalan 3, 5, 7 dan 9, lepas tu Jalan Zon E pula Jalan 2, 4, 6 dan 8 dan Zon F Blok A, B, C dan juga Selayang Makmur. Ini kena ambil maklum sebab benda ni yang PKPD ni orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar kan. Tapi apa pun memang dah ada bantuan yang diberitahu oleh kerajaan sendiri, bekalan makanan untuk mereka yang berada dalam kawasan PKPD ni. Cuma kita kena patuhi je, duduk dekat rumah saja. Okey, ni yang saya nak kongsikan seterusnya, 43 kes positif daripada kluster Bali. Ini 10 daripada 43 kes COVID-19 bagi kluster pesakit bawah pemantauan Bali di Pusat Perubatan Kuantan adalah membabitkan anggota kesihatan ni, kata Ketua Pengarah Kesihatan kita lah, Datuk Dr. Nur Hishanullah. Sehingga kini seramai 30 pesakit dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan seorang sedang dirawat di unit rawatan rapi. 9 orang dah sembuh, 3 orang meninggal dunia iaitu kes ke-1575, kes ke-5064 serta kes ke-4129. Dan 2,301 ujian saringan COVID-19 dah dijalankan membabitkan anggota kesihatan dan pesakit dari pusat perubatan berkenaan. Ini update yang terkini yang kita dapatlah semalam berikutan susulan daripada kluster Bali. Okey, seterusnya kita ada apa tu? Seterusnya masih lagi berita mengenai COVID-19. Yang ini ada kaitan dengan Pasar Borong Kuala Lumpur, tapisan kenderaan masuk untuk Pasar Borong KL. Jadi selepas 3 hari menjalani proses sanitasi Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang, kini kembali beroperasi pada 2 hari lepas dengan menerima kehadiran peniaga dan juga pembeli. Okey. Dah dibuka semula lah cerita dia. Betul, dah dibuka semula dan mendapati hanya kenderaan peniaga seperti lori, van dan juga pacuan 4 roda yang dimiliki mereka dibenarkan melepasi sekatan polis sebelum boleh memasuki premis berkenaan. Dan kebenaran membawa kenderaan memasuki premis hanya diberikan kepada peniaga yang mempunyai pas khas daripada DBKL.
selain daripada surat suruhan jaya syarikat Malaysia SSM bagi memperakui syarikat perniagaan mereka. Dan berdasarkan tinjauan sejak pagi semalam, PDRM dibantu ATM dilihat melakukan pemeriksaan ketat ke atas peniaga dan pembeli sebelum boleh dibenarkan untuk memasuki premis tersebut. Yalah, sebab apa dah disanitasi, dia tak nak tempat tu terjejas lagi. Betul. Kenalah ikut SOP yang ada. Betul. Kalau perlu ke sana kan. Okey. Seterusnya ini kena ambil perhatian kepada semualah peniaga ke pembeli sebab apa? Ini berlaku kes yang mana peniaga di kompaun jual gas memasak lebih harga kawalan. Jangan macam gini Seorang peniaga kedai runcit ni dikenakan kompaun RM2,500 selepas didapati menjual gas petroleum tercair LPG atau gas memasak lebih daripada harga yang sepatutnya. Ini yang diberitahu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kajang. Dalam satu kenyataan, tindakan peniaga terbabit terbongkar susulan pemeriksaan dijalankan bahagian penguatkuasaan di beberapa premis perniagaan sekitar Bandar Seri Putera Kajang. Jadi hasil pemeriksaan dia dapati peniaga kedai runcit itu menjual harga gas tu dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita kena ambil maklum peniaga ataupun pembeli musim-musim PKP ni, janganlah kita mengambil kesempatan kepada pembeli. Betul. Kalau ada nampak mereka yang letakkan tanda harga melebihi apa yang sepatutnya, boleh laporkan. Boleh buat aduan. Kita ada hak kita sebagai pengguna Okey, seterusnya untuk berita delima kita yang seterusnya ada kaitan juga tentang berniaga-berniaga ni sebab sekarang ni kan bulan Ramadan. Betul. Dan bazar Ramadan tak dibenarkan untuk diadakan. Jadi mungkin ada di kalangan anda di luar yang plan nak jual-jual dekat luar rumah anda. Tak boleh ya. Jual kuih petang-petang tak boleh Tak boleh. Okey, jadi semua peniaga dan penjaja tidak dibenarkan berniaga di kawasan-kawasan perumahan ketika PKP sepanjang bulan Ramadan. Okey, bukan kata saya ini adalah kata Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Dan pihaknya mendapat aduan menerusi talian pertanyaan Menteri Wilayah Persekutuan bahawa ada dalam kalangan penjaja yang mengambil kesempatan membuka gerai makanan untuk juadah berbuka puasa di kawasan projek perumahan rakyat iaitu PPR sepanjang PKP. Dan setakat ini yang dibenarkan untuk membuka kedai adalah kedai makanan dan restoran dalam bangunan kekal dengan syarat tidak menghidangkan makanan di premis, hanya dibenarkan untuk pelanggan datang untuk take away ataupun bungkuslah. Itu saja. Dia kena maksudnya kedai yang memang dah tetap dekat situ. Kalau buka gerai-gerai itu tak boleh lah tidak boleh. Tapi kalau nak berniaga juga jangan risau, tak ada masalah. Boleh buat perniagaan secara dalam talian. Ada banyak rider-rider yang masih lagi bekerja, boleh menghantar order online tu kepada mereka yang order untuk juadah berbuka tu lah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan COVID-19. Kit ujian pengesanan antigen dijangka tiba untuk minggu hadapan lah. Ini yang diberitahu kepada Ketua Pengarah Kesihatan kita, Dr. Nur Hisham Abdullah. Perbincangan masih dilaksanakan dan KKM dah menempah 200,000 unit kit itu. Jadi sepatutnya sampai dalam minggu ni, tapi ada kelewatan sikit dan dijangkakan akan sampai untuk minggu hadapan. Dan bila kit itu sampai nanti boleh digunakan teruslah untuk hospital-hospital kita di sini. Dan media juga melaporkan sebenarnya bekalan kit ujian pengesanan antigen dari Korea Selatan mempunyai ketepatan hampir 100% dalam mengesan jangkitan COVID-19. Dan ini yang kita masih nantikan, berkemungkinan akan tiba minggu hadapan. Jadi bila adanya antigen yang boleh kita check COVID-19 100%, lagi senang kita nak detect mereka yang ada jangkitan COVID-19 ni. Okey, untuk delima kita yang terakhir, kita bawakan berita yang berkaitan dengan sukan. Okey, ini adalah apa yang kita petik daripada berita harian.com.my. Kerajaan tidak membenarkan Liga M untuk disambung. Jadi hasrat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk menyambung saingan Liga Malaysia lebur selepas saingan domestik itu perlu dibatalkan susulan kad merah daripada kerajaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan sebarang perhimpunan beramai-ramai termasuklah aksi bola sepak tetap tidak dibenarkan dalam tempoh PKP sehingga ditamatkanlah. Dan bola sepak tidak boleh bermain secara sorangan. Mesti ada berpasukan. Dan bola sepak ni dia ada mungkin kontak
body contact Betul. dengan Saya rasa pemain-pemain. rata-rata apabila diberitahu oleh Datuk Seri itu kita fahamlah sedia maklum. Sebab kalau bola sepak dalam padang je ada 22 orang. Jadi ada bersentuh pula tu. Jadi tak ada dalam distance jarak selamat tu. Dan apa yang diberitahu juga betul. Walaupun kita habis PKP contohnya hari ni, takkan besok kita dah boleh berkumpul ramai-ramai lagi. Tak boleh. Jadi tak apalah, kita doakan yang terbaik je. Yang paling penting sekarang ni keutamanya adalah kesihatan kita semua rakyat Malaysia. Alright, itu antara delima yang kita boleh kongsikan. Dah habis dah kongsi Dah habis. Oh, dah Tapi habis? untuk delima je. Tapi lepas ni ada macam-macam lagi benda yang kita nak kongsikan. Anda semua yang ada dekat rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Alright, welcome back. Bagi energi sikit lah Fiona, rasanya saya pagi-pagi ni nak pick up ni sebab bulan puasa kan. Tapi ni dah rasa semangat tu dah datang dah. Bagus. Okey, begitu juga dengan anda yang ada dekat rumah. Kalau sepanjang PKP ini anda macam tak ada benda nak buat kan. Inilah masanya untuk anda cuba orang kata macam buat sesuatu yang anda dah lama impikan nak buat. Macam saya lah hari tu hari. Apa dia? Saya teringin nak buat popiah. Jadi saya cuba buat popiah. Tapi hasilnya popiah masak kicap Fiona, hangus. Sebab kita tak tahu bila popiah tu nak masak. Kita nak kena ada masa 5 minit ke 10 minit. Tapi tak apa, itu percubaan saya lah. Tak apa. Yang sekarang ni nak cerita ni pasal siapa? Tangga kejayaan. Betul. Dan yang pentingnya dia ada impian, dia buat. Macam seorang abang nak ni. buat popiah. Okey, ceritanya apa macam ni? ada seorang individu ni, lelaki yang berumur 56 tahun ni, dia bekerja sebagai pengurus bank. Betul. Tapi sekarang ni dia ada impian, dia ada harapan dia nak jadi seorang pembuat kek. Jadi maka dia ambil peluang PKP ini untuk realisasikan dia punya impian ni untuk buat kek perkahwinan. Individu yang Fiona cakap ni adalah Zulkifli Mawan yang kini seorang pembuat kek. Dahulunya bekerja sebagai pengurus bank di Jabatan Pengurusan Risiko. Difahamkan beliau bekerja dalam bidang perbankan selama 25 tahun dah. Betul. Dan ambil keputusan untuk berhenti kerja. Sebab apa? Rasa macam burn out. Yelah, dia mungkin dah lama sangat kot. Jadi kadang-kadang kita kalau dah hadap benda yang sama yang lama, kita nak kena cuba benda baru. Tapi yang saya rasa kagumnya apa tahu? Sebab apa? Bila dia tak pernah ada apa-apa ilmu pengetahuan tentang nak buat kek. Cuma bila dia buat yang kali pertama tu agak jadi, dia terus pergi belajar dengan tempat yang profesional tau. Sampai ke Perancis, ke Jepun Betul. Maksudnya sekarang ni apa? Apa hikmah? Jadi saya nak yang kena Happy jumpa dapat? siapa untuk saya belajar buat popiah tu sekarang? Tak apa, nanti kita mungkin akan tanya chef ke apa ke untuk buatlah. Tapi sebut pasal makanan dan sebagainya ni kan. Tak boleh sebut banyak-banyak sebab kita sebut. pagi lagi. Nanti kan tengah-tengah hari nanti kita takut dah terkantoi. Okey, tapi kita sebenarnya pagi ni kita nak bercerita pasal bulan Ramadan lah. Ada seorang tetamu istimewa yang kita bawakan daripada Pantai Timur. Kita ada Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nampak sihat ya, nampak berseri muka macam baru lepas sahur. Alhamdulillah, ni tengah tunggu maghrib lah ni. Awal sangat menunggu maghribnya ya. Itulah. Lambatnya maghrib. Okey Ustaz, sebenarnya kita nak bercerita ialah bulan Ramadan ni tentang keberkatan awal Ramadan. Kita tahu Ramadan tahun ni kan jauh berbeza dengan Ramadan sebelum ni. Jadi ceritanya sekarang ni kadang-kadang ada orang yang untuk Ramadan ni sebenarnya kali ni mungkinlah baru pertama kali. Saya rasa tahun ni saya nak cari pahala lebih sikit, nak buat amalan lebih sikit. Tapi bila duduk dekat rumah lebih-lebih lagi kalau orang bujang duduk sorang-sorang, rasa macam terhenti tu amalan tu. Tak tahu nak buat amalan apa tu. Ustaz macam mana ya? Yelah. Siap orang bujang. Tapi banyak hikmah di sebalik tu insya-Allah. Betul. Yang pertama sekali memang betul sebagaimana sering disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selalu sebut ungkapan a new normal. A new normal, rutin yang baru. Memang satu kelainan kita masuk ke bulan Ramadan pada kali ini. Kelainan bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kita tak pernah terfikir Masjidil Haram tu kosong. Allahu Akbar. Masjid Nabawi tak ada orang. Memang suatu yang baru. Dan suatu perkara yang confirm kelainan, ramai yang sebelum ini jadi makmum terawih, dia kena jadi imam terawih sekarang. Suami, ayah. Alhamdulillah. Ini aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita kena selalu sebut
orang bisnes, orang yang kerja pejabat, mak, ayah, anak-anak kena selalu sebut insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Kita kena sebut itu. Okey, Ustaz, kita mungkin nak ambil kesempatan ini nak tanya Ustaz satu lagi soalan. Di mana sekarang ni kita tahu kita memang dalam keadaan PKP dan ada tempat dalam PKPD pula lebih ketat. Jadi mungkin ada sesetengah individu yang mengambil PKP atau PKPD ini dijadikan sebagai satu alasan untuk mereka bersolat lah, membuat solat dan Macam sebagainya ataupun melengahkannya lah melengah-lengah ceritanya. dan ragu-ragu untuk buat. Jadi apa nasihat Ustaz ataupun tips-tips kepada mereka individu-individu tersebut? Sebab duduk kat rumah aja Ustaz, kadang-kadang tak apalah, lambat lagi habis waktu. Nak masuk solat macam gitulah contohnya. Macam mana ya Ustaz ya? Setiap krisis yang berlaku, manusia ada dua jenis manusia. Ada yang ambil positif dan cuba inovasi, cuba buat yang terbaik. Ada satu lagi golongan manusia yang ambil negatif. Ini peluang aku duduk kat rumah, gaji masuk, aku kerja tak lebih kurang pun tak ada masalah. Ini peluang aku duduk kat rumah, aku tak nak terawih pun orang tak tahu. Ini peluang aku nak layan movie je. Ada orang yang dia ambil positif. Dia kata ibadat, pahala tetap berganda. Ini peluang aku nak berlatih jadi tok imam. Ini peluang untuk aku spend masa dengan keluarga. Ada orang ambil positif, ada orang ambil negatif. Bahkan ada orang-orang yang buat bisnes online, sale-nya berlipat ganda sekarang. Sama ada COD ataupun postage ada. Saya bincang dengan seorang business owner, dia kata sale kami musim PKP ni Ustaz, seperti hari gaji setiap hari. Hari Hebatnya. gaji, maknanya banyak order. Banyak jualannya ya. Ya, saya kata ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebab company awak banyak bersedekah dan pergi tolong masyarakat sekarang. Barakah datang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, masyarakat sekarang banyak masa bersama handphone. Tengok Facebook. Kalau you punya marketing, target betul, cara betul, close deal. Maknanya sale naik. Betul lah tu. Ada orang yang beralasan, Ustaz, musim PKP ni tak boleh bisnes. Ada orang yang ambil, yang bagaimana berita tadi, delima ke apa tadi, yang berniaga, jual barang, dia markup harga mahal-mahal. Itu dia yang ambil negatif. Dia rasa dia untung bisnes, tetapi dia tidak dapat barakah. Jadi saya melihat pihak kerajaan, arahan-arahan, tadi kan ada berita tak boleh main bola, ada larangan-larangan. Semua itu untuk kebaikan masyarakat. Kita boleh ambil iktibar dengan apa yang berlaku di Itali, apa yang berlaku di Amerika. Apabila tidak berapa bersungguh untuk mengambil langkah-langkah prevention ini. Khusus kalau kita sebut balik dalam isu bulan Ramadan, maka mungkin ada yang tak biasa jadi imam, tiba-tiba kena jadi imam kepada isteri dan anak, bacalah surah pendek-pendek pun tak apa. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, selepas Fatihah lah. Tarawih. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Itu dua rakaat utama. Dua rakaat kedua, makna rakaat ketiga dan keempat. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu lagi. Okey, no problem. Kalau kita repeat, empat kul tu repeat pun boleh ya Ustaz ya? Boleh. Nak qul huwallahu saja pun boleh. Tak ada masalah. Tapi saya nak pesan kepada para isteri dan anak-anak kat belakang Tok Imam. Jangan kutuk Tok Imam. Keluar Allah. Tadi keluar Allah dah. Tadi keluar Allah lagi. Tadi keluar Allah dah. Abah, sampai bila keluar Allah ni? Tolong jangan kutuk para imam kita. Support mereka. Bang, Alhamdulillah bang. Okey je abang jadi imam. Lagi pendek, lagi bagus. Boleh kita tengok drama. Tolong. Sebab saya perhati, masa awal PKP baru ni, minta maaf lah. Ada isteri-isteri yang dia duduk share
kelemahan suami beli barang dapur. Aku suruh beli kunyit, beli lengkuas. Sikit-sikit okeylah. Tapi jangan sampai kita mengaibkan suami. Siap tak suami. Dia ketawa kat Facebook lagi. Sama juga dalam isu jadi imam terawih. Jangan kita sebarkan aib suami kita. Kita nak lawak-lawak, gurau-gurau dengan anak-anak, isteri kat rumah, kutuk sikit-sikit, okeylah. Tapi kalau share kat Facebook, ambil gambar kat belakang. Tak, imam dah takbir, imam qul huwallah. Jangan siap kat suami kita. Tapi Ustaz, sebut tentang share-share ni kan, sejak kebelakangan ni saya tengok ada banyak dekat social media, saya tak tahu isteri lah ataupun anak yang letak handphone bila ramai-ramai bersolat bersama-sama, mereka rekod dan mereka upload ke social media. Apa pendapat Ustaz tentang solat tarawihnya yang dirakamkan tu? Yang dirakamkannya. New normal. New normal. New normal. Jadi gini, sekiranya dia masing-masing upload, dia share, dia buat live, maya kat rumah dengan niat dia untuk supaya jom kita sama-sama memeriahkan tarawih kita di rumah masing-masing dengan a new normal ini. Maka saya rasa tak ada masalah. Tetapi sekiranya dia ada niat nak tunjuk keluarga aku ni baik, orang pun tengok poyolah nak tunjuk baik. Kalau sebaik kita cuba elakkanlah ruang-ruang fitnah. Dan sekiranya kalau dia buat live ataupun dia upload video, kalau ada kelemahan-kelemahan imam itu, kalau boleh cuba elakkanlah, jangan jadi mengaibkan dia pula. Bukan untuk, maknanya kalau untuk memeriahkan, kita pun biasa buat live di Masjid Negara, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu perkara biasa. Tapi kalau dia niat nak, jom kita meriahkan, jom keluarga ni buat live, keluarga ni buat live, maka silakan. Moga-moga ada yang tengok, dia mencontohi. Ada keluarga dia susun sejadah, dia guna smart TV. Jadi dia link dekat TV tu, dia pasang Al-Quran bertulis besar. Jadi imam pun baca yang dekat skrin TV tu. Okey kan? Membantu. Jadi imam pun, saya tak ingat ayat Ustaz Asyik Qul Huwallah tiap-tiap malam. Jadi anak-anak nak dengar surah lain. Silakan. Bolehlah Ustaz Manfaatkan teknologi. Ustaz, saya nak minta nasihat sikit ni sebenarnya Ustaz. Tadi Ustaz kita cerita pasal family, berterawih, pasal suami isteri. Tapi Ustaz, macam kita cakap pasal orang-orang bujang ni yang contohlah duduk rumah sewa seorang-seorang. Pelajar-pelajar yang duduk terkandas seorang-seorang PKP ni. Macam mana, contoh amalan yang mereka boleh buat ni Ustaz? Sebab dia orang seorang-seorang ni Ustaz, nak pandang kiri kanan semua dinding. Nabi Yunus alaihi salam terperangkap dalam perut ikan. Gelap perut ikan. Gelap dasar laut berseorangan. Gelap malam. Fi zulumatin thalathah. Maknanya dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus banyak bertasbih. Nabi Yunus banyak baca subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika Nabi Yunus terperangkap dari PKP dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam, kita baca sejarah Nabi Yunus, PKP-nya dalam perut ikan. Tapi alhamdulillah dia banyak bertasbih, Allah selamatkan dia. Kita sekarang bersendirian. Kalau yang tak tanya tadi berkait dengan orang bujang, dia duduk bersendirian, dia sewa bilik ataupun rumah sewa bersendirian. Ingat, ini Allah nak peringat kita. Walaupun kita bersendirian dalam bilik, ada line internet lagi, boleh video call lagi, huha-huha lagi. Nak release station, video call nampak muka 4 orang, huha boleh lagi. Bagaimana ketika kita bersendirian dalam kubur nanti? Kita ambil iktibar. Sekarang kita bersendirian, kita ada bekalan duit kita. Kita ada duit simpanan kita ataupun adalah duit gaji yang masih on. Bagaimana kita dalam kubur kita nanti? Kita masa itu bukan PKP dah, line internet pun tak ada. Masing-masing bersendirian dengan bekal. Kalau kat sekarang PKP bekal duit,
dalam kubur nanti berkat amalan kita kat dunia. Macam mana keadaan kita. Pada sahabat-sahabat yang bujang, sekarang ni alhamdulillah banyak new normal. Banyak kuliah-kuliah live, banyak discussion yang boleh dimanfaatkan. Dia nak atau tak nak. Nak pilih, nak tengok ceramah ke, dia nak tengok dalam YouTube tu banyak sangat teknik-teknik marketing. Ataupun dia kalau dia orang teknikal, macam mana nak upgrade skill. Manfaatkan masa tersebut. Kalau saya nak suruh baca Quran sepanjang masa, boring juga. Jadi banyak sekarang ni kita ada teknologi. Macam mana skill. Aku nak jadi host. Macam mana? Tengok Oprah. Tengok skill Oprah macam mana. Orang tak tukar channel. Kita yang buat marketing, buat bisnes. Macam mana nak hit target, hit sale. Kita boleh manfaatkan walaupun kita bujang. Tengok video-video yang boleh memberi inspirasi. How to create tadi, siapa tadi yang jual kek tadi ke apa tadi? Yang buat bisnes kek tadi. Dia upgrade skill. Macam mana dia dapat sehingga boleh buat duit. Jadi kita berfikir untuk upgrade skill buat duit di samping buat pahala musim sekarang. Banyak sekarang. Nak dan tak nak saja. Orang bujang mungkin boleh apa-apa skill dia pandai buat website. Dia boleh offer pada company-company untuk dia buat website. Yang pandai melukis, yang pandai edit, yang apa saja. Cek skill yang kita ada, manfaatkan. Kalau dalam bulan Ramadan, jangan lupa ada majlis-majlis ilmu, ada kuliah-kuliah, banyak sekarang. Di IG, di YouTube Live, di Facebook Live. Manfaatkan juga. Maksudnya jangan biarkan masa tu terbiar macam tu je lah Ustaz. Kena cari ilmu jugalah. Sangat. Saya sendiri alhamdulillah sepanjang Ramadan, setiap hari pukul 11 pagi. Memang saya buat kuliah live setiap hari. Dekat mana tu? Di fanpage saya lah, Syed Muhammad Nur Hisham. Facebook Facebook Di fanpage saya, kebetulan buku sulung saya ni, hari tu masa buku keluar, alhamdulillah ada dia orang untuk beli buku ni. Jadi saya duk fikir macam mana orang dah beli dah buku aku, sekarang masing-masing kat rumah. So saya kata ginilah, setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 11 pagi kita buat kuliah ni 1 jam saja. Ustaz, ni fanpage Facebook ya? Fanpage Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Fanpage. Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke apa ni? Facebook. Facebook. Okey. Pukul 11. Alhamdulillah. Semalam adalah view dalam 26,000 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biasa kita kuliah kat masjid 200-300 je. Yang sekarang ni 20,000. Lagi ramai Ustaz ya? View, subhanallah. Itu saya kata kita mencari hikmah. Betul. Kita mencari hikmah di sebaliknya. Dan selama ni kalau saya kuliah, one way. Sekarang ni bila kuliah live, dia orang boleh tanya soalan. Siap tanya, Ustaz pakai kain batik ke kain plekat? Dia kata itu rahsia. Jadi kita boleh lebih two ways communication. Betul lah. Interaktif sikit lah kan. Interaktif. Dia pun boleh nak tanya soalan. Saya explain tak berapa jelas, dia terus tanya. So saya memang saya suka baca komen masa live tu. So kita boleh communicate. Hikmah. Okey, Ustaz, terima kasihlah banyak berkongsi dengan kita ni Ustaz. Jadi yang nak ulang sekali lagi, yang fanpage tu setiap hari ya Ustaz ya? Setiap hari pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, 11 pagi. 1 jam. Dan kalau nak dapatkan buku tu Ustaz, macam mana? Masih boleh lagi ke? Buku tu ada lagi, ada stok, boleh pergi ke fanpage saya tu, boleh PM lah. Kita siap sign lagi autograf sikit. Kita post. Alhamdulillah, buat kenangan dengan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Kita daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 saja. Sebab pukul 12 lebih tu saya dah nak prepare tunggu maghrib. Yelah tu, dah dekat dah tu time tu. Malam habis kuliah tu dengar azan. Ingatkan maghrib dah, Zuhur pun je. Tapi itulah kepada semua yang menonton tu pun sama juga. Setiap hari 11 hingga 12 ya Ustaz ya. Ustaz. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz sebab hari ini berkongsi dengan kita sedikit ilmu lah untuk bulan-bulan Ramadan ni Ustaz. Dan kita pun nak ucapkan kepada Ustaz selamat berpuasa, selamat menjalani bulan Ramadan.
Dan stay safe Ustaz untuk musim-musim PKP ni ya. InsyaAllah. Duduk rumah sama. Duduk rumah semua lah. Tunggu maghrib Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum Terima Ustaz. kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Rasa bersemangat sungguh lepas bercakap dengan Ustaz tadi Betul. tu. Jadi diharapkan anda semua yang ada di rumah pun dapat ambil iktibar apa yang dikongsikan Dapat oleh ilmu Ustaz sikit lah tadi. kita, Dapat ilmu sikit. Macam Ustaz tadi cakap, ada juga kelas online. Kalau anda dekat rumah rasanya tak ada apa-apa nak buat ke apa, nak tambahkan ilmu ke, boleh juga pukul 11 pagi pergi ke fanpage Ustaz. Betul lah. Tapi sebut pasal bulan Ramadan dan sebagainya, mungkin anda yang ada di rumah tu risau sebab sekarang ni tengah berpuasa. Betul. Tapi pada masa yang sama juga ada di kalangan anda dekat rumah tu fikir macam mana mereka yang berpuasa tapi nak ambil swab. Adakah diorang punya Ujian puasa COVID-19 tu ya? Okey. Adakah puasa mereka akan terbatal ataupun macam mana? Ini sebenarnya yang kita nak kongsikan sebenarnya kan daripada Jawatankuasa Fatwa Perlis ni ada putuskan yang ujian swab bagi menyaring individu yang terbabit kes COVID-19 tidak membatalkan puasa bagi orang Islam yang sedang berpuasa, kata Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Dua kaedah ketika ini yang digunakan petugas Kementerian Kesihatan ni untuk melakukan ujian tidak membawa gambaran sebagai makan dan minum. Maksudnya tak akan membatalkan puasa lah kalau kita buat ujian saringan tu. Betul. Okey. Jadi bagi anda yang tertanya-tanya dan sebagainya, anda punya persoalan dah terjawab dah pun. Sebab apa, ringkas senang saja, dia tak memberi bayangan sebagai Macam kita makan ke makanan. minum. Jadi puasa anda tak terbatal. Jangan risau. Okey, baiklah. Kita dah kongsi macam-macam. Sekarang ni kita nak call tetamu lagi. Nak call lagi. Tapi dekat je. Mereka ada di TTDI dan sekarang ni kita ada siapa di sana ya? Kita ada Amira Sofia bersama dengan kita. Dan Amira Sofia, Sarah Alia, Anissa Zahra. Hai. Assalamualaikum. Hai. Comel-comel lah adik-adik kita ya pagi. Susun pun ikut tangga kat belakang ya. Yang tinggi kat belah sini, yang rendah kat belah sini. Apa ni? Kejap macam ada line tu ada kekacauan sikit ya. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke abang dengan akak kat sini? Okey, kejap lah. Kita ada technical problem sekejap. Kita cuba betulkan. Biasalah teknikal ni. Okey, tapi sebenarnya kenapa kita nak interview adik-adik tadi tu, iaitu Amira, Sarah dan juga Anissa, sebab mereka telah pun buat, mereka adalah daripada TTDI Junior Community Face Shields yang mereka buat untuk frontliners. Buat face shields untuk frontliners. Yes, kalau anda lihat sekarang ni memang kan ada face shields yang lain sikit. Biasanya kita pakai mask je kan. Sekarang ni yang lain punya. Yang ni ada macam tu punya. Yang macam tutup macam plastik helmet tu. Kan? Betul. Okey, tapi bukannya mereka bertiga je yang ada tadi tu. Sebenarnya untuk TTDI Junior Community yang buat face shields ni, kita ada lagi dua orang ni, adik cilik kita, Nur Fariha, Muhammad Nur Hamrin dan juga Nur Falisha. Itu dia dekat bawah tu. Hai. Hello. Lima-lima dah ada dah. Boleh dengar ke abang dengan akak ni? Boleh dengar? Boleh? Oh, boleh. Yang bawah boleh, yang atas boleh. Kalau boleh anggut kepala sikit. Yang okey, tak apa. Yang sementara kita tunggu yang sebab rasanya ada masalah ni Amira, Sarah dengan Anissa punya line tu. Tapi Fariha dengan Falisha boleh dengar kan? Boleh? Okey. Tak apa, kalau Fariha dengan Falisha boleh dengar, kita tanya Fariha dengan Falisha dululah. So macam mana adik Fariha dengan Falisha ni tiba-tiba dapat idea nak buat face shields ni untuk frontliners? Kita orang cakap boleh dapat kerja. So kita orang sekarang buat kerja. Macam mana Macam mana? Boleh bagi tahu sekali lagi tak? Barang-barang facial akan dihantar ke rumah dengan contoh tadi. Yang macam ni. Ini contoh-contoh lah antara face shield yang mereka ni buat nampak.
adik-adik kita ni comel-comel, ada aktiviti kat rumah untuk buat facial untuk frontliners kan. Jadi macam ni kan, adik dah buat berapa banyak facial sepanjang PKP ni Buat masa sekarang adik dah buat banyak. Sebab hari-hari adik hantar dekat frontliners. Kita akan cuba call sekali lagi sebentar lagi. Maafkan kami ada kesilapan teknikal sikit. Okey. Tapi yang kita difahamkan sebenarnya ini adalah semangat daripada ibu bapa mereka untuk menyerapkan semangat nasionalisme kepada dia juga untuk bantu frontliners kita yang tengah bertugas. Jadi adik-adik ni pun sambil-sambil duduk kat rumah. Lah kan lama lebih sebulan dah dekat rumah. Tapi apa yang bagusnya adalah ibu bapa yang ada di rumah mereka terapkan orang kata macam info-info tentang COVID-19 kepada anak-anak supaya mereka aware dengan apa yang sedang berlaku. Okey, dan sekarang ni kita ada Fareha, adik Fareha dengan kita di talian. Hello Fareha. Hai. Pagi. Selamat pagi. Sorry tau, tadi ada masalah audio sikit. Fariha setakat sekarang dah banyak ke buat facial tu? Saya dan keluarga dah buat 2,000. 2,000? Banyaknya. Itu buat berapa hari? 5 hari. Dalam 5 2,000. hari. Banyaknya. Maksudnya satu hari tu berapa kalau kita kira matematik? Pagi-pagi ni macam tak apa-apa nak function sangat. 400 satu hari? Yelah, 400 lah satu hari kali 5. saya. Betul-betul 5 kali 4, 2,000. Satu hari 400. Buat berapa orang? 7. 7 orang. 7 orang. Keluarga ya semua? Siapa yang buat, tolong buat tu? Mak, adik, nenek atau bantu. Aktiviti keluarga ya. Satu family dalam rumah lah. Fariha, tapi nak tanya, macam mana boleh tiba-tiba nak buat facial ni? Siapa yang ajak buat? Nenek saudara. Oh, nenek saudara. Macam mana nenek saudara ajak Fariha buat face shield? Dia ajak dari grup WhatsApp family. Oh, okey. Susah tak nak buat face shield ni? Tak. Tak susah? Tak. Satu tu kalau nak buat satu berapa lama selalunya? 5 minit. Oh, 5 minit dah siap dah. Tapi pasang glue dia lamalah sikit. Tapi macam mana Fariha boleh belajar buat face shield ni? Dari mana Fariha belajar ni? Barang facial dihantar ke rumah dengan contoh dia sekali. Oh, dengan contoh dia. Siapa yang menghantar tu? Kita belajar. Nenek saudara ya? Ya. Okey, jadi satu hari dah buat 400, dah 2,000 sekarang dibuat dalam 5 hari. Macam mana sekarang perasaan ni? Dah buat 2,000 ni, banyak dah buat ni. Nak sambung buat lagi ke lepas ni? Kalau ada, kita bolehlah buat sekali. Buat sekali macam nak ajak abang buat sama-sama pula. Okey. Jadi adik boleh kongsikan ucapan sedikit kepada kawan-kawan. Mungkin nak ajak mereka buat face shield juga ke macam mana? Dapat spend time dengan family dan dapat buat benda baik bantu frontline. Bagus, tu yang kita suka tu. Terima kasih adik Okey. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Okey. Fiona, kita ada satu lagi keluarga yang kita nak berhubung ni. Kita nak bercakap dengan tetamu kita juga, adik-adik comel juga. Sama juga. Tapi sebenarnya bagus tau ada aktiviti macam ni. Dia kira ni kalau macam zaman-zaman sekolah dulu, kita macam belajar pendidikan seni tau. Betul. Kita buat benda ni kan. Yang bezanya pendidikan seni yang kita buat dulu tu tak boleh pakai. Lepas buat tak tahu jadi ke tak, kita buang. Yang ini kita buat sampai memang jadi berguna dan kita hantarkan kepada mereka yang memerlukan face shield yang apa yang mereka telah buat ni lah. Dan sekarang ni kita ada tetamu yang seterusnya pula bersama kita di dalam talian. Hai Amira. Hai, dah dengar kita Ya. Okey. Amira pun buat face shield juga Yes. Yes, okey. Kalau tadi adik kawan Amira dah buat 2,000 face shield. Amira pula dapat buat berapa banyak face shield? 500. 500 dalam berapa hari tu? 3 hari.
3 hari. Pun beratuslah juga. Banyak juga tu dibuat tu. Nampak ada gambar-gambar ni kat TV, tengok ni Amira buat facial ni. Belajar daripada mana tu buat? Mami aja. Mami ajar. Mami ada kat tepi ke? Macam Mami gelak-gelak macam bagi je. jawapan tau. Dia keluar sepatah-sepatah jawapan dia ni. Abang pun pening sekarang ni nak tanya ni kalau sepatah-sepatah jawab ni. Jadi mungkin adik Amira boleh kongsikan dengan akak dengan abang dekat dalam studio ni, what is the best moment yang paling best Amira masa Amira buat face shield ni? We get to spend time together buat the shield. We get to help the frontliners. Yelah, itulah jawapan dia. Okey. Yelah. Sebab ini kenangan lah sebenarnya. Tapi apa pun ini satu inisiatif yang sangat baik. Terima kasih ya adik Amira ya. No problem. Keep up the good work. Okey, Thank terima kasih you. kepada Amira. Okey, itulah antara orang kata macam contoh-contoh apa yang kita boleh buat bersama dengan keluarga dan anak-anak kita yang ada dekat rumah. Betul. Kan. Tapi apa pun sekali lagi tahniah untuk adik-adik di TTDI Junior Community yang buat face shields untuk frontliners ni. Tahniah. Ramai sebenarnya orang tengok ni yang bangga dengan usaha adik-adik tau. Terus buat lagi kalau ada rezeki boleh bantu lagi frontliners kita yang bertugas. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu Betul. Bagi anda semua jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bawakan sesuatu yang cukup penting dan menarik untuk anda. Jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Yes, kembali bersama saya dan juga Hermi. Ya. Okey. Kita banyak sebenarnya hari ni kita dah belajar kan daripada betul. tetamu kita dari setiap kelompok lah adalah dekat sini. Betul, Tapi dan sekarang ni kita nak belajar benda yang lebih orang cakap serius sikit tentang kesihatan kita. Betul. Dan sekarang ni kan kita tengah berpuasa dan mungkin di kalangan anda yang berpuasa tu anda sebenarnya merupakan pesakit gastrik. Jadi mungkin anda akan fikir macam boleh ke saya puasa ataupun tertanya-tanya macam mana cara-cara nak berpuasa dengan betul kalau saya ada gastrik. Jadi sebab itulah kita bawakan tetamu kita dalam talian iaitu kita ada Dr. Cheong Kuan Long merupakan pakar perubatan gastroenterologi dan hepatologi daripada Columbia Asia Hospital. Hai doktor. Halo. Selamat pagi doktor. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berpuasa kepada penonton-penonton TV3 Muslim dan salam sejahtera. Saya sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 dan program Borak Kopitiam kerana sudi menjemput saya untuk memberikan dan sedikit pengetahuan dan kongsi pengalaman saya dalam rawatan pesakit ataupun penyakit gastrik. Okey. Terima kasih juga doktor ya. Okey, kita nak cerita pasal gastrik dan kita di bulan puasa, bulan Ramadan. Nak tahu doktor, apa antara punca sebenarnya gastrik ni boleh berlaku di bulan Ramadan ni doktor? Ya, actually penyakit gastrik ini boleh berpunca daripada beberapa faktor. Bukan sahaja dia boleh berlaku masa bulan puasa, dia boleh berlaku dalam masa-masa yang lain. Seperti salah satu punca yang utama di negara kita ialah itu jangkitan kuman oleh bakteria, nama dia Helicobacter pylori. Bakteria ini memang common, memang biasa berlaku di kalangan penduduk dunia ini. 50% pesakit ataupun penduduk di dunia ini ada mengidapi jangkitan bakteria ini. Di Malaysia itu statistik itu menunjukkan lebih kurang 20% penduduk Malaysia ada jangkitan bakteria ini. Dan bakteria ini ialah salah satu penyebab lah penyakit gastrik. Dan selain daripada itu, of course ada berkaitan dengan cara pemakanan dan juga stres. Stres pun salah satu punca itu penyakit gastrik. Doktor, sebab kita ada dengar juga penyakit GERD.
dia sama, lebih kurang sama macam gastrik. Betul ke? Ataupun dia sebenarnya Berbeza. dia berbeza? Ya, penyakit GERD dengan penyakit gastrik itu berbeza. Tetapi kalau lihat kepada statistik, lebih kurang 1/3 daripada pesakit gastrik ada mengidapi penyakit GERD pada masa yang sama. Oh. Ya, so penyakit GERD ini adalah disebabkan oleh asid dalam perut, reflux ataupun mengalir balik ke dalam esophagus. Whereas itu penyakit gastrik ialah satu penyakit berlaku pada permukaan perut. Tadi gambar itu menunjukkan itu radang pada perut. Itu yang penyebab itu pesakit penyakit gastrik. Ini ialah ulcer dalam perut. Dan ini ialah GERD. So bila acid reflux dia boleh sebabkan radang pada esophagus. Lebih kurang 30% of the pesakit GERD ada gambar dalam endoskopi ini. Ada boleh tunjuk radang seperti ini dalam endoskopi, maksudnya kamera di dalam esophagus. Maksudnya doktor, pesakit gastrik ada juga yang ada GERD sekali lah, dua-dua ada. Ya, ada sesetengah pesakit gastrik ada GERD pada masa yang sama. Seperti saya katakan 1/3. 1/3. Jadi sebenarnya gastrik ataupun GERD ini boleh dirawat ataupun dia tak boleh dirawat? Kedua-dua penyakit ini boleh dirawat. Dan, so pesakit itu perlu jaga cara pemakanan, stress level dan juga perlu selalu makan ubat dengan masa yang tepat. Nak tahu juga doktor, sebab kita bulan puasa kan, macam untuk pesakit gastrik sebenarnya boleh ke mereka ni berpuasa doktor? Ya, ini soalan yang sangat bagus dan sesuai pada masa sekarang. Kalau tengok itu kajian dari dulu, memang ada satu kajian daripada Iran in 2017. Dia tunjukkan bulan puasa ini tak ada kesan sampingan kepada pesakit gastrik dan ada beberapa bukti yang tunjukkan pesakit gastrik ini boleh menjalani puasa dalam bulan Ramadan ini. Salah satu bukti itu datang daripada teori di mana masa bulan Ramadan ini pesakit itu ada rasa lebih tenang dan mereka ada sembahyang dan lebih dekat dengan itu Tuhan. So dengan itu dia akan rasa ada satu good feeling pada pesakit itu. Dan ini akan actually boleh kurangkan itu sakit kepada pesakit. Kedua, faktor yang kedua ialah dalam bulan Ramadan ini ramai perokok dia akan berhenti merokok pada masa bulan ini. Ini pun salah satu penyebab kurangkan itu sakit kepada pesakit itu. Dan kalau pesakit boleh dapatkan rawatan, makan ubat dengan setiap masa, ini pun boleh menyumbang kepada pesakit supaya dia boleh berpuasa. Tetapi namun demikian, ada juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan pesakit itu menderita pada bulan Ramadan ini. Kerana kadang bila mereka buka puasa ataupun mereka makan itu iftar, mereka akan makan terlalu banyak, makan terlalu gelojo dan terlalu banyak. Itu pun satu punca di mana boleh menyebabkan penyakit itu tidak terkawal. Dan juga ada satu studi di mana mereka tunjukkan lebih kurang 20 sampai 60% itu gastric acid dan itu akan semakin bertambah pada bulan Ramadan ini. Dan juga ada satu studi di mana ada pesakit itu ada mengidapi ulcer dan ada bleeding, adapun pendarahan berlaku pada itu ulcer. Kalau pesakit itu ada mengidapi ulcer macam ini, dia boleh menderita kalau berpuasa. Sebab itu, kalau ada penyakit gastrik yang tidak terkawal dan adapun ada pendarahan, lebih baik konsult doktor, jumpa doktor dan dapatkan rawatan lepas itu baru berpuasa.
Kena dapatkan rawatan dulu, jangan pandai-pandai doktor. Macam mana pula dengan apa tu tadi nak sebut? GERD. Ya, GERD pun sama. Kalau ada dua golongan, tapi kalau kita tengok ada satu studi daripada Asia Tengah juga, dia tunjuk bulan Ramadan ini memang sesuai untuk berpuasa bagi pesakit yang ada GERD. Tetapi ada dua golongan di mana saya akan bagi nasihat. Golongan pertama ialah pesakit GERD yang di mana dia diagnosis ataupun rawatan belum dimulakan. Maksudnya penyakit itu belum stabil. So kalau ada pesakit yang menghidapi GERD macam ini, dia perlu jumpa doktor dulu, consult doktor dan dapatkan rawatan bagi penyakit itu stabil. Lepas tu mungkin boleh berpuasa. Tapi kalau golongan yang sudah pesakit yang sudah terima rawatan dan penyakit dia sudah terkawal, based on itu studi daripada Asia Tengah itu, pesakit GERD itu boleh berpuasa seperti biasa. Okey. Untuk gastrik dan juga GERD ni kan, sebenarnya kalau nak elakkan, macam doktor ada cakap, elakkan kenapa kita ada gastrik ataupun GERD, kita kena makan dengan betul. Jadi buat masa sekarang, mana satu yang lebih penting sebenarnya? Kita sahur ataupun berbuka puasa? Yang mana satu? Ya, nasihat yang saya boleh diberikan kepada penonton-penonton dalam bulan Ramadan ini, ada beberapa cara kita boleh mengelakkan pesakit gastrik ataupun GERD ini daripada merebak, daripada melarat. Pertama kali, kena makan secara betul. So, kena makan itu sahur. Jangan lupa makan sahur. Kerana ada studi tunjukkan kalau kita skip meal, kita tak makan ikut masa, penyakit gastrik itu boleh jadi lebih teruk. Cara pemakanan yang betul seperti saya katakan tadi, makanan yang jangan terlalu banyak, cukup. Lebih kurang 60% sampai 70% sudah penuh, berhenti. Dan bila lapar, makan lagi. So bila makan sahur, makan secara sederhana, lepas 2 jam, kalau masih lapar boleh makan itu snack. Tapi itu dah tak boleh puasa. Ya, kena elakkan makanan yang seperti yang pedas. Makanan yang pedas itu boleh boleh menyebabkan itu gastrik lebih teruk. Kerana dalam satu studi daripada Universiti Malaya lebih kurang 10 tahun dulu, kalau makan cili lebih kurang 3 gram satu hari, sangat banyak itu cili satu hari, itu pun boleh jadikan itu penyakit gastrik lagi teruk. Doktor, contohlah doktor, kalau contohlah saya ada gastrik, saya nak berpuasa doktor, tapi saya biasanya pagi-pagi saya tak boleh nak makan. Jadi macam mana tu doktor? Tak boleh nak sahur? Tak lalu nak makan? Ya, so kalau belum jumpa doktor lagi, saya nasihatkan pesakit itu jumpa doktor dan dapatkan rawatan. So, apa doktor akan buat ialah biasanya doktor akan dapatkan sejarah daripada pesakit. Tengok pesakit itu ada risiko-risiko yang serius. Dapatkan penyakit-penyakit yang lebih serius seperti ulcer, seperti kanser. So, biasanya kalau pesakit ada lebih berusia, lebih dari 60 tahun, ada hilang berat badan secara mendadak 5% daripada dalam masa 6 bulan, ataupun dia ada itu kita panggil alarming symptoms, simptom yang sangat berbahaya. Dan doktor biasanya akan galakkan pesakit menjalani endoskopi ataupun kamera masuk ke dalam perut untuk periksa. Dan lepas tu dapatkan rawatan yang tepat supaya penyakit itu dapat dikawal dan sembuh. Dan lepas tu ada ubat di mana pesakit gastrik boleh makan dan boleh tambah selera dia. Kerana penyakit gastrik ada 2 jenis. Ada satu jenis di mana pesakit tidak boleh rasa sudah kenyang, makan sedikit sudah kenyang dan banyak dawa. Golongan yang kedua di mana mereka dapat sakit di bahagian atas perut.
Itu dua golongannya lah, berbeza. Tapi macam tadi Dr. Chong ada cukup penting tekankan bahawa pemakanan yang betul dan seimbang memang penting supaya kita boleh hindarkan daripada gastrik ataupun acid reflux ni kena daripada kita. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita secara spesifiknya apakah makanan yang sesuai untuk kita ambil ketika kita bersahur supaya kita boleh orang kata macam lebih kenyang ataupun kita elakkan daripada kena gastrik. Okey, so kita bincangkan tentang penyakit gastrik dulu. Untuk penyakit gastrik seperti saya katakan tadi, ada makanan-makanan tertentu perlu dielakkan. Tetapi untuk buat kajian makanan ini memang diet ini memang susah dibuat. Tapi based on the study ataupun kajian yang dulu-dulu punya, salah satu punca utama ialah makanan yang pedas, makanan yang ada cili, sambal, semua itu. Kerana based on the study daripada Singapura, dia ada tunjukkan kalau makan gastrik, 40% daripada pesakit itu lebih senang dapat penyakit gastrik. Seperti studi yang dari Universiti Malaya 10 tahun itu pun tunjukkan kalau makan ubat itu pedas yang terlalu banyak pun boleh jadikan gastrik lebih teruk. Dan juga ada satu studi dari India pun tunjuk kalau makan cili secara sederhana 1.2% you boleh dapatkan penyakit gastrik. Kalau lebih heavy 2.4% dapat itu penyakit gastrik lebih kerap. So selain daripada itu makanan macam gandum, makanan itu macam kopi, itu makanan yang manis, makanan yang lemak-lemak itu perlu dikurangkan dan minuman bergas itu perlu dikurangkan. Tetapi itu bukti ataupun itu evidence yang menunjukkan makanan tersebut itu ialah penyebab gastrik tidak sekuat macam makanan yang pedas itu. Selain daripada itu, kalau pesakit boleh rujuk kepada itu FODMAP diet lah. FODMAP diet ini, FODMAP diet ini memang satu diet yang sesuai untuk pesakit gastrik. Kerana lebih kurang 40% of the pesakit gastrik boleh dapatkan itu IBS ataupun irritable bowel syndrome masa yang sama. Kerana makanan-makanan FODMAP ini, yang tinggi FODMAP ini, kerana boleh jadikan perut kembung. Perut kembung dan banyak bergas. So kalau boleh elakkan high FODMAP diet ini pun boleh kurangkan penyakit itu gastrik. Now kita let's talk about itu GERD. GERD pula biasanya pun sama, makanan yang pedas kena dikurangkan dan yang paling utama ialah itu makanan macam onion, coklat, itu makanan yang berlemak, itu pun boleh ada setengah pesakit dia tidak boleh terima makanan seperti itu dan seharusnya dielakkan. So pada GERD biasanya itu nasihat diet itu diberikan kepada pesakit bergantung kepada tolerance ataupun bergantung kepada individu tertentu. Bukan semua individu tidak boleh makan macam onion ataupun coklat ataupun itu makanan yang pedas. Lain orang lain lah. GERD biasanya boleh cuba cara yang lain lebih berkesan seperti cuba tidur, gunakan tidur dengan lebih tinggi sikit kepala, bahagian kepala kena tinggikan sikit. Dan berat badan pun sangat penting. Pesakit GERD perlu jaga berat badan kerana bila berat badan terlalu banyak, lebih overweight, dia boleh peras kepada itu perut dan jadikan asid itu naik sampai ke esophagus. Okey, sebenarnya banyak kita belajar pasal GERD dan juga gastrik pagi ni. Terima kasih doktor, dan doktor mungkin ada sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia untuk musim-musim PKP ni di sekarang ni. Ya, sekarang memang pandemik COVID-19 So sebab itu kita ada itu teleconference dan boleh dekat dengan orang-orang ramai. So nasihat saya ialah stay at home and then kerap cuci tangan and then pakai mask bila keluar daripada rumah. And then makan makanan yang seimbang dan kena buat exercise senaman kalau ada masa dan
Ya, itu sangat penting untuk jaga makan. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih doktor. Stay safe doktor. Ya, stay safe. Ya, everybody. Ya, good. Bye. Okey. Harapkan anda semua yang ada dekat rumah dapatlah tips-tips yang dikongsikan oleh Dr. Chong Betul. tadi. Okey, kita macam-macam subjek hari ni kita belajar Tapi itulah kita rasa sebab kita tadi baru belajar sains. Selalunya kalau belajar sains ni kita kena rehat dulu, bagi relax dulu sebab tadi banyak input masuk. Berat sangat dah. Lepas ni kita kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Jumpa selepas ini. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan. Saya tahu anda semua yang ada dekat rumah dah tak sabar-sabar nak nyanyi lagu ni. Nak Kejap sing ni. along. Nak Itu sing along. music video lagu Setanggi Syurga daripada Intim dan juga Kai Bahar ada dekat situ. Bersalji-salji, terbang tadi kan. Bukan saja dekat situ. Sekarang ni pun kita ada Kai Bahar dengan Intim bersama Betul. kita dalam talian. Hai semua. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Oh, nampak ceria pagi-pagi semua Baru lepas sahur ke baru lepas breakfast ni Sahur jangan buat hal Okey. Kita selamat pagi. Nak cerita pasal music video Setanggi Syurga. Saya sebenarnya satu benda yang saya daripada dulu asyik tertanya-tanya, kenapa sebenarnya Intim pakai nama Setanggi dan Syurga tu dalam satu perkataan Okey, baik. Ni memang setanggi ni memang satu perkataan yang agak rare jugalah kan. Jadi mungkin itu juga penyebab penulis lirik kita menggunakan, iaitu Amaito Lara, dia gunakan perkataan setanggi. Setanggi ni maksud dia incense ataupun wangian, bahan-bahan yang dibakar yang wangi-wangi tu. Kalau orang Melayu kita panggil kemenyan kan, tapi tak sedap lah kata kemenyan, takkan kemenyan surga. Tak apa seronok juga kan, lain macam bunyinya. Jadi dia gunakan perkataan setanggi. Setanggi ni maknanya wangian syurga, haruman syurga. Setanggi tu maksudnya wangian Okey, baru fahamlah ceritanya. Tapi kenapa pilih perkataan setanggi syurga ni? Apa kaitannya? Apa kaitannya perkataan setanggi dengan lagu yang wangian syurga maksudnya? Kalau boleh saya jawab. Maksudnya ialah sebab setanggi ni yang seperti Azamul sebut tadi, dia wangian yang kena dibakar. Jadi syurga tu maksudnya syurga, kita akan masuk syurga melalui ujian-ujian yang ibarat kita dibakar lah. Baru keluar wangi dia tu. Sebab itu dia sebenarnya dalam kita kalau kita nak ni kaji ni sebenarnya maksudnya Okey, tapi untuk Setanggi Syurga ni Intim berkolaborasi dengan Kai Bahar ni. Adakah Kai Bahar ni sebenarnya sekarang anggota baru Intim ni? Hampir. Tengah tempah kopiah dia tu. Tengah tempah kopiah dia. Asyik pergi tengah menjahit. Ini kolaborasi pertama Kai Bahar dengan Intim? Ya, pertama kali. Siapa yang approach siapa ni? Okey, sebenarnya saya dilamar oleh abang-abang Intim kita ni.
Dan saya apabila dilamar tu terus saya tak menolak, saya terima. Kerana semasa saya dah jam 4.3 dulu, mak saya memang minat dengan kumpulan nasyid. Jadi Intim adalah salah seorang kumpulan yang mak saya minat. Sampailah saya kecil, saya dengar lagu nasyid, sampailah saya sekolah menengah dan sebagainya. Sehingga kan saya menghafal semua lagu nasyid. Dan sekarang Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdua dengan Intim, saya terima dengan baik. Suara anak siapa tu masuk ni? Okey, kita nak tanya sikit Abang Syah. Okey, kita tahu lagu Setanggi Syurga yang baru ni adalah nafas baru. So, apakah cabaran bila kita Abang Syah dan tim ni kena rekod balik lagu ni? Okey, untuk mencapai PA yang seperti mana asal tu, itu cabaran sebenarnya. Sebab terutamanya pak saya lah. Kenapa? Jadi alhamdulillah dia saling compliment each other, which is Kai Bahar pun support. So part yang tinggi tu tak terlalu berat untuk saya lah. Sebab ada kita bagi-bagi part kan. Dan kita saling melengkapi insyaAllah. Kiranya alhamdulillah lah tak ada masalah sangatlah untuk re-record version baru ni kan. Ni projek tahun ni Betul, projek tahun ni. Tahun ni. Maksudnya apa ni, rakaman ni dah dibuat pada awal tahun hari tu ke macam mana? Intim dan Kai Bahar ni. Awal tahun ni. Kita rakam akhir tahun lepas. Nampak? Akhir tahun lepas kan. Lain orang lain jawapan nampak tak ingat tadi. Dia kena sebut nama tu, kena sebut nama. Okey, Abang Syam macam mana? Muzik video dia awal tahun ni. Betul. Yes. Yes. Abang Syam pula macam mana rasa macam ada tak cabaran dia untuk Abang Syam pula macam mana? Sebab kalau tadi Abang Syah dia sebab katanya key tinggi kan. Untuk Abang Syam macam mana? Okey. Saya ada beberapa lah yang berkaitan dengan cerita dari segi cabaran ni kan. Pertamanya lagu ni sendiri biasanya bila orang buat balik remake ni orang akan compare dengan yang lama. Betul. Contohnya macam Raihan bila dia buat balik lagu Sesungguhnya, orang memang cakap ini boleh beat tak yang lama. Sekali bila keluar memang orang kata best, ada kelainan, tapi tak lupa juga ada orang yang rasa macam yang lama yang best. Yang tu sebenarnya kami bincangkan juga bila nak keluarkan Setanggi Syurga ni, kena make sure kita buat, kena pastikan yang memang at least sama par atau dia lebih baik daripada dulu. So masa recording tu, sebab tu kita untung sebab di belakang kita yang membantu kita adalah orang-orang yang hebat lah dalam dunia muzik ni. Kai Bahar sendiri, lepas tu kita ada Wan Saleh, Frizdan. Mereka-mereka ni bantu kita untuk buat supaya yang baru ni dia punya arrangement, dia punya penampilan tu agak berbeza dan dia ikut sesuai dengan zaman sekarang. Sebab tu kalau dengan muzik dia pun agak memang betul-betul lain daripada yang lama. Dia lebih slow tempo dia, dan video klip dia pun lain. So banyak benda kita cuba buat. Dan saya sendiri, pengalaman saya nak menyanyi lagu ni, sebenarnya dulu asal lagu ni saya tak ada. Tapi bila nyanyi lagu ni pula, jadi producer pun cakap kalau nyanyi tu biar sampai standard Kai Bahar. Jadi standardnya kat Kai Bahar tu yang rupanya tu. Saya kena itu cabaran dia. standard abang-abang tu sebenarnya. Okey, Kai Bahar pula nak tahu. Kai Bahar bila dapat peluang untuk nyanyi lagu Setanggi Syurga ni, dah tahu lagu ni memang lagu yang memang ada. Cabaran untuk Kai Bahar pula. Sebab orang akan banding-bandingkan ni. Okey, cabaran saya of course orang akan bandingkan saya dengan yang dah orang kata penyanyi asal dan lagu asal. Jadi benda ni saya dah ready sebenarnya. Apabila kita nak keluarkan satu benda tu, kita kena sentiasa ready dan bukannya kita nak compare kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita menyampaikannya disebabkan apa yang kita nak menyampaikan dan sampai dekat orang yang mendengar tu pun cukup alhamdulillah lah bagi saya dan Bapak Intim. Kami dah buat yang terbaik sebaik mungkin. Ya, betul. Nampak Abang Syah macam dah hang kat atas tu, terfreeze dia kat atas So tadi kan saji-saji. Dia terlepas. Ada dia dah bergerak semula dah. Okey, mana kita dah meriah, ada ramai-ramai dekat sini kan. Apa kata kita dengar sikit Kai Bahar dengan Intim nyanyi secara live? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa digenggammu, keharuman
setanggi syurga, bukan kilauan sebilah belati. Oh tersiksa, jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Yay! Ya, itulah biasalah kita memang tak boleh bagi banyak-banyak. Sikit dulu. Nak yang full jangan lupa tengok muzik videonya. Betul. Okey. Terima kasih Intim, terima kasih Kai Bahar. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jangan lupa duduk kat rumah. Jangan lupa tengok video klip Setanggi Tengok kat Syurga YouTube. di Sebab YouTube. trending nombor 2. Okey. Dah ada kat YouTube Ya, dah trending nombor 2. Dah about 400,000 views lah. Trending nombor 2. Okey. Terima kasih sekali lagi Kai Bahar dan juga Intim. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Allah. Itu dia. Saya first time lah dengar orang menyanyi through live video call ni ramai-ramai. Tapi sedap pula dia orang nyanyi macam itu. Sama juga feel dia. Alright, ni kita nak kongsikan satu lagi info ni tentang iHidang Catering Delivery. Musim-musim PKP kan, mungkin ada juadah-juadah kita nak order untuk buka puasa kan. Hanya di kawasan Bandar Baru Bangi sahajalah kalau siapa nak order. Itu antara menu-menu yang ada untuk pilihan kita bila nak berbuka puasa nanti. Betul. Tapi ingat, hanya di Bandar Baru Bangi sahajalah untuk iHidang Catering Delivery ni. Sebab kan sekarang ni dah sibuk-sibuk masak kan. Mungkin ada ambil 1-2 hari ni untuk cuti dapur sikit lah. Mungkin order daripada iHidang Catering ni lah. Baiklah, terima kasih kepada anda semua juga yang setia bersama kami dari jam 8 pagi tadi sehinggalah sekarang. Jangan lupa minggu depan masa dan saluran yang sama juga. Betul. Okey, untuk ini kita minta diri dulu lah. Sama-sama lah kita tunggu maghrib lah. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Baiklah, terima kita kasih. jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Yang mudah diterjemah, betapa aku gerun padang teduh untuk bernaung karena awan itu rapuh. Dan membakar oleh putih salju yang berguguran karena dosa itu lebih hitam dan kelam. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah, betapa aku gerun pada teduh untuk berenang. Anyam rindu menjadi hamparan karena ku pasti adanya pertemuan di sana nanti, bukti cinta suci dilafazkan, tak bertemu pengucapan. Percaya kata janjimu karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi syurga, bukan kilauan sebilah belati.